Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhanisha binti Anwar. Hari ini saya dan rakan-rakan saya yang lain akan menerangkan tentang tajuk hadis syaz. Yang pertama kita tengok kepada ta'rif syaz. Fil lughah isim fa'il min syazza bermakna infaradi fil syaz, maknahu munfaradi an jumhur. Maksud dia dekat sini adalah isim fa'il daripada perkataan syaz yang bermaksud menyendiri. Jadinya syaz itu bermaksud terasing dari kebanyakan orang. Seterusnya istilah ma rawahul makbul mukhalifan liman huwa awla min. Maksud dia menurut istilah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul yang menyelisihi dengan orang yang lebih utama. Seterusnya kita pergi kepada syarah ta'rif. Al-makbul huwa adlul lazi tamma dabtuhu aw adlul lazi khaffa dabtuhu wal lazi huwa awla min huwa rawi allazi yakuna arjaha minhu limazid dabit aw kasirah adada aw ghairi zalik wujuh at-tarjihat. Maksud dia, yang dimaksudkan dengan makbul ialah rawinya adil dan sempurna kedabitannya, atau rawinya itu adil tetapi tingkat kedabitannya lebih ringan. Dan yang dimaksudkan dengan orang yang lebih utama ialah lebih rajih, kuat dibandingkan dengan dirinya, baik kerana darjat kedabitannya lebih tinggi atau lebih banyak jumlahnya, atau hal-hal yang termasuk dalam aspek tarjih. Hadza waqad ikhtilaf ulama fi ta'rifihi ala aqwal muta'addadah, lakinna hadza ta'rif huwa allazi ihtarahu Hafiz Ibnul Hajar qala innahu mu'tamadu fi ta'rif syazzu bihasabi istilah. Maksud dia, para ulama telah berselisih pendapat mengenai definisinya dengan berbagai penyataan. Tetapi Al-Hafiz Ibnul Hajar telah memilih definisi tersebut seraya berkata definisi itu menjadi sandaran bagi definisi hadis syaz yang sesuai dengan istilah. Seterusnya kita pergi kepada pandangan ulama yang lain. Pandangan yang pertama, hadis syaz adalah hadis yang thiqah. Maksud dia boleh dipercayai, yang mana riwayatnya itu bertentangan dengan riwayat orang yang lebih thiqah daripadanya. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Imam Al-Baiquni. Berdasarkan definisi ini, terdapat dua ciri yang perlu ada bagi menentukan ianya adalah hadis syaz. Dua ciri tersebut adalah, yang pertama bertentangan, dan yang kedua adalah riwayat adalah thiqah, boleh dipercayai. Pandangan yang kedua adalah riwayatnya orang yang thiqah dalam keadaannya bersendiri, tafarradu. Ini merupakan definisi yang dipilih oleh Imam Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nonisa Tika binti Hud. Nombor metrik D19312282. Baiklah, saya akan sambung pembentangan, iaitu yang ketiga, aina yaqa'u asyuzuz, di mana terjadinya syaz ini. Okey, baiklah. Yaqa'u asyuzuz fis sanad kama yaqa'u fil matan aidan. Syaz ini biasanya terjadi pada sanad maupun pada matan. Jadi kita tengok contoh yang pertama, iaitu contoh alif, mithal asyuzuz fis sanad ma rawahu at-Tirmizi wan Nasa'i wa Ibnu Majah min tariqi Ibni Uyainah an Amru bin Dinar an Ausajata an Ibni Abbas anna rajulan tufiya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warithan illa ma walla huwa ataqahu wa taba'a Ibnu Uyainata wa ala ghuslihi Ibnu Jurayjin wa ghairuh wa khalafahum Hamad bin Zaid farawahu an Amru bin Dinar an Ausajata wa lam yadhkar Ibnu Abbas. Jadi maksudnya di sini hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah melalui jalur Ibnu Uyainah dari Amru bin Dinar dari Ausajah dari Ibnu Abbas.
bahawa seorang lelaki telah meninggal dunia pada masa Rasulullah SAW, sementara dia tidak meninggalkan waris kecuali hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Yang menghubungkan Ibnu Uyainah hingga sampai kepadanya adalah Ibnu Juraij dan yang lainnya. Hamad bin Zaid menyelisihi mereka. Riwayatnya daripada Amru bin Dinar dari Aussajah dan tidak menyebut Ibnu Abbas. Sambung, walidha qala Abu Hatim al-Mahfuz hadis Ibni Uyainata fahammad ibnu Zaid min ahli al-adalah wad-dabti wa ma'a dhalika faqad rajjaha Abu Hatim riwayata man hum aktsaru adadan minhu. Kerana itu Abu Hatim berkata yang mahfuz adalah hadisnya Ibnu Uyainah. Hamad bin Zaid termasuk golongan yang adil dan berdisiplin. Tetapi Abu Hatim telah menguatkan riwayat dari orang yang jumlahnya lebih ramai ataupun lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Farhanah binti Ramli, nombor metrik D193111984. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada ba, iaitu misal al-syazuz fil matan. Huraiannya di sini ialah ma rawahu Abu Daud wa Tirmizi min hadisu Abdul Wahid bin Ziyad Anil al-Amshi an Abi Salah an Abi Hurairah marfu'an iza salla ahdukumul fajra falyartaji an yaminihi. Qala al-Baihaqi Olaf Abdul Wahid al-Adadul Kasir fi haza fa inna an-nas innama rawahu min fa'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam la man qawluhu wa infradu Abdul Wahid min baina saqat ashabu al-amshi bihaza al-lafza. Okay, maksud huraiannya di sini ialah contoh syaz pada matan, iaitu hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi dari hadisnya Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-Amshi dari Abi Saleh dari Abu Hurairah secara marfu', iaitu iza shalla ahdukumul fajra falyartaji an yaminihi. Di sini maksudnya ialah apabila seseorang daripada kalian yang ingin mengerjakan solat fajar, maka hendaklah bagi mereka untuk berbaring ke sebelah kanan. Seterusnya, Al-Baihaqi berkata, dalam hal ini Abdul Wahid menyalahi banyak rawi. Masyarakat itu meriwayatkan tentang perbuatan Nabi SAW dan bukan daripada perkataannya. Dalam lafaz ini, Abdul Wahid menyendiri dari rawi-rawi sirah yang menjadi sahabat Al-Amshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wan Syahira Insyirah binti Wan Muhammad Izan Izadi. Raqmu bitaqah al-masfufah di 203-12991. Wa ba'da dhalik saustamiru fi wasful hadith asyaz al-rabi' wal-khamis. Al-hadith asyaz al-rabi' al-mahfuz هذا ويقابل الشاذ المحفوظ وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة ومثاله هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ لكن من طريق الأوثق. الخامس حكم الشاذ والمحفوظ من المعموم أن الشاذ حديث مردود أما المحفوظ فهو حديث مقبول. Maksudnya, al-mahfuz merupakan lawan dari hadis syaz, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih siqah yang berselisih dengan siqah yang lain. Contohnya sama dengan dua contoh yang disinggung pada jenis hadis syaz. Hukum hadis syaz dan hadis mahfuz ialah sudah diketahui bahawa hadis syaz itu mardud, iaitu ditolak, sedangkan sudah diketahui bahawa hadis mahfuz pula itu makbul.
iaitu diterima. Dan yang terakhir sekali adalah rujukan. Rujukan yang pertama adalah daripada kitab yang kita belajar, iaitu kitab Taisir Mustalah Hadis dan juga terjemahan dia ada dekat dalam LMS. Dan yang kedua, kami mengambil rujukan daripada laman web mufti.gov.my, iaitu tajuk dia Hadis Syaz. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.